Salam sejahtera Malaysia. Okey, tadi ada video saya post tentang Najib Razak punya peluang untuk diampuni hampir musnah. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan saya ingin kongsikan satu cara, rupa-rupanya ada cara untuk Najib Razak dapat memohon pengampunan bukan serta merta, dengan segera, dengan cepat, supaya ahli lembaga pengampunan dapat bersidang dengan cepat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya pun hairan juga. Kenapa Najib Razak belum pun sampai sebulan masuk di penjara, didapati oleh 9 hakim. 9 hakim, 9 hakim, bukan 1 hakim, bukan 2 hakim, bukan 3 hakim, 9 hakim. 9 hakim mendapati bahawa Najib Razak bersalah dan didapati bahawa Najib Razak memang betul-betul, pertama dia pecah amanah, kedua ada unsur-unsur yang tak baiklah dalam SRC International. Okey, so macam mana cara dia tuan-tuan dan puan-puan? Cara dia amat mudah, iaitu saya dapat ini maklumat daripada shahbudin.com.net punya tulisan. Jika Najib mahu cepat supaya dia punya permohonan itu dapat dirangkum sekali, iaitu SRC International 2 1MDB, satu perbendaraan, dan satu lagi SRC lagi, iaitu 27 juta, 4 lagi, iaitu dengan cara jika mahu cepat Najib mesti mengaku bersalah. Wow, Najib mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai itu, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkum serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun. Ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepadanya. Tetapi inilah, sanggupkah Datuk Seri Najib Tun Razak buang ego dia, buang dia punya kayangan, buang kayangan Najib Razak? Sanggupkah dia untuk tidak merasa malu dan mengakui dosanya? Wah, dosa pula, bukan dosa. Ya dosalah, kalau memang benda itu dosalah. Kesalahannya mengaku, beranikan Najib Razak mengaku bersalah ke atas empat pertuduhan ini. Jadi sediakan Najib mengaku bersalah untuk semua itu dengan sendiri, bermakna beliau mengakui keseluruhan penglibatannya dalam skandal 1MDB. Do or no. Do or die. Itu saja. Kalau mau cepat, ada peluang untuk cepat, terpaksa buat pengakuan lah, bersalah. Tapi seingat saya, Najib Razak tidak akan pernah mengaku salah. Malah di dalam ucapan terakhirnya sebelum dia diangkut oleh kereta masuk penjara, dia sempat juga membuat ucapan yang memang sungguh luar biasa. Dia sedih, dengan sedih dia mengaku bahwa macam-macam lah dia mengaku. Kamu boleh tengok balik di video-video yang sebelumnya. Okey, jadi mampukah Najib Razak untuk berdepan dengan kemaluan dia, untuk malu yang besar mengaku bersalah, ataupun dia sanggup untuk tidak mengaku bersalah, bertahun-tahun berlawan-lawan di mahkamah, bertahun-tahun cuba menyatakan bahwa dia tidak bersalah, kemudian salah. Katakanlah 4 ini, setiap satunya mengambil masa singkat kira 1 tahun lah. Jadi 4 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun. Kalau 4 tahun, maksudnya Najib Razak perlu berada di penjara sekurang-kurangnya 4 tahun. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya semakin suram, semakin gelap, semakin hancur harapan penyokong-penyokong Najib Razak untuk melihat Najib Razak keluar daripada penjara, diampuni oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan ahli lembaga ahli lembaga pengampunan, maafkan saya.
nampaknya semakin sukar, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, yang juga fakta yang boleh digunakan pakai untuk melihat sama ada Najib Razak akan dapat pengampunan segera atau tidak. Di mana bekas peguam negara. Bekas peguam negara ini bukan yang jual kopi di tepi jalan itu, bukan. Ini bekas peguam negara. Nah, sekali lagi diulang, bekas peguam negara. Maksudnya dia ini memang tahu undang-undang. Dia kata memetik kenyataan bekas peguam negara, yaitu Abu Talib Othman. Nama dia Abu Talib Othman. Ini bukan dibuat-buat ya, bukan dibuat cerita. Pengampunan biasanya hanya diberikan setelah pesalah menjalani 2/3 daripada hukuman yang telah disabitkan. Ini bermakna dalam kes Najib, tidak mungkin pengampunan diberikan dalam waktu yang terdekat ini kerana beliau belum pun sampai sebulan menjalani hukuman. Kalau 2/3 daripada hukuman itu, 2/3 maksudnya kalau 12 tahun dia perlu berada di penjara sekurang-kurangnya 8 tahun. Sekurang-kurangnya 8 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. 2 kalilah dia jadi pengundi. Dia tapi tidak boleh mengundi lah. Minta maaf. Hak dia untuk mengundi tidak boleh, sudah, minta maaf. Jadi 2 kalilah dia jadi penonton setia, pendengar keputusan. BN kalah lagi. Kalau BN kalah lah. 2 kalilah dia dengar keputusan, UMNO kalah lagi. Kalau kalah lagi lah. Dan mau tidak mau, dia akan rasa bersalah lah. Dia akan rasa bersalah kerana kemungkinan besar kekalahan UMNO dan BN mungkin juga berpunca daripada dia. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apapun kita kena pikir yang baik-baik, berdoalah yang baik-baik untuk Najib Razak, terutamanya supaya dia sihat. Kita tahu sekarang dia berada di hospital kerana ada sakit dia, pandai pingsan-pingsan, sakit perut dan gastrik. Dia pandai pingsan-pingsan tuh kalau terlampau tertekan. Jadi jangan bagi dia tekanan, nanti dia pingsan keluar lagi pergi hospital. Nanti dia pingsan keluar lagi pergi hospital. Nanti susah pula pegawai-pegawai penjara. Janganlah susahkan pegawai-pegawai penjara. Oke, Denyut Nadi, Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mampukah Najib Razak mengakui segala kesalahannya? Beranikah dia mengakui segala kesalahannya? Kita nantikan drama demi drama daripada Najib Razak. Seterusnya kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.